Salam sejahtera, dan kita masih lagi berkisar dengan isu panas ya, yang membabitkan pengampunan Datuk Seri Najib ya. Apa yang saya lihat hari ini, ada satu kenyataan media dikeluarkan oleh bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM ya, iaitu Latifah Koya, yang mana saya lihat tajuknya menyatakan bahawa Anwar jangan salahkan Agong. Di sini Latifah Koya mengecam kenyataan terbaru Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim yang mempertahankan keputusan Lembaga Pengampunan untuk mengurangkan hukuman Najib Razak. Dia juga menuduh Datuk Seri Ibrahim cuba mengalihkan kesalahan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai pengurusi Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Dan di sini dia kata jangan salahkan Agong. Sri Paduka Baginda terikat dengan nasihat Lembaga Pengampunan. So, apa yang kita lihat di sini, isu Najib ni, saya sebagai ahli parti keadilan, apabila isu ini sebahagian kata macam ni, sebahagian kata macam ni, Najib ni menyusahkan semua orang tau. Lebih baik Najib ni duduk jelas dalam penjara, susah sangat menyusahkan orang, ya kan? Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di tengah-tengah ni sekarang ni. Keluar kenyataan macam ni, orang salahkan dia menjelahi orang UMNO. Dia keluar kenyataan macam ni, dikatakan sebagai jangan salahkan Agong. Konon-kononnya menggunakan kuasa Agong pula. Dia, rakyat di luar sini tahu bahawa kuasa mutlak ya, dalam isu kes pengampunan ataupun keputusan Lembaga Pengampunan itu yang dipengurusikan oleh Yang di-Pertuan Agong, itu adalah mutlaknya. Dan rakyat faham bahawa kalau Sri Paduka Baginda ya, nak Najib itu keluar hari ini ataupun pengampunan penuh pun boleh. Itu hak Yang di-Pertuan Agong. Betul, dalam sini saya lihat kenyataannya dikeluarkan oleh Latifah Koya yang kata bahawa setiap tahanan perlu berada dalam tahanan minimum 3 tahun sebelum permohonan pengampunan mereka boleh dipertimbangkan. Betul perkara ini berlaku, tapi kalau kehendak ya, kehendak Yang di-Pertuan Agong dan mereka yang menghantar untuk meminta pengampunan ini ya, ataupun lembaga pengampunan ini ya, meminta ya, mungkin boleh dipertimbangkan oleh Yang di-Pertuan Agong kerana kuasa mutlak pun memang ada dekat dia. Jadi itu yang berlaku. Jadi kalau Latifah Koya merasakan bahawa negara ini adalah negara beraja, kita ini bukan negara yang seperti negara lain mengamalkan sistem berpresiden ataupun kita kata negara republik. Kita ini negara beraja. Jadi keputusan raja itu, walaupun undang-undang itu dibuat, tetapi kalau keputusannya dia nak bentangkan atau dia nak dibuat sekarang, itu adalah keputusan Yang di-Pertuan Agong. Itu kita kena ingat, jelas sekali. Apa yang kita lihat di sini, apabila isu Najib ini, dia nak menyalahkan atas apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan perkara ini kepada penjawat awam, kepada orang di luar sana, maka dia kata mengalihkan kesalahan itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini hakikatnya. Rakyat di luar sini pun tahu bahawa hakikatnya kuasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada untuk nak mengampunkan kesalahan yang telah pun dijalani oleh Datuk Seri Najib. Dan keputusan ini adalah keputusan muktamad. Dan di sini apabila dia nak menyalahkan Datuk Seri Ibrahim, mengalihkan ataupun nak meletakkan kesalahan itu kepada Yang di-Pertuan Agong, itu bukannya meletakkan kesalahan kepada Yang di-Pertuan Agong, tetapi merujuk kepada kuasa yang ada kepada Yang di-Pertuan Agong. Betul, yang keputusan Lembaga Pengampunan itu dibawa, yang mana dipengurusikan oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana dibincangkan oleh mereka, dan akhirnya keputusan yang terakhir sekali berada di tangan Yang di-Pertuan Agong, sama ada dia nak bagi macam ni, dia nak bagi macam tu. Dan mereka-mereka ini tidak berhak. Dan saya percaya juga Lembaga Pengampunan ini yang terdirinya daripada, saya yakin, bukan di kalangan oleh kepimpinan Parti Keadilan ataupun komponen Pakatan Harapan, tetapi dibarisi oleh kepimpinan UMNO itu sendiri. Jadi kenapa nak salahkan Datuk Seri Ibrahim? Jadi isu Datuk Seri Najib ini pada saya, sebab itulah kita ni duduk dalam kerajaan perpaduan yang mana ada UMNO Barisan Nasional di dalam. Lain kalau Datuk Seri Zahid Hamidi ataupun UMNO Barisan Nasional itu tidak berada dalam kerajaan kita ini, mungkin kita boleh
mendelaykan ataupun menghentikan untuk mereka nak membuat permohonan pengampunan ini. Tetapi mereka berada dalam barisan kerajaan yang ada bersama kita hari ini. Mereka nak mengambil kesempatan ini untuk cuba supaya Yang di-Pertuan Agong mempertimbangkan untuk mereka membuat lembaga pengampunan dan sebagainya. Ini adalah hak mereka. Keputusan terakhirnya adalah kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri, dia tidak boleh nak juga menghalang, kerana itu hak mereka. Mereka kata Najib tak bersalah, itu hak mereka. Jadi Latifah Koya, kalau dia nak berbicara tentang perkara ini juga, kita juga rakyat boleh mempersoalkan. Sebab itu dulu rakyat mempersoalkan dia waktu dia menjadi Pesuruhjaya SPRM, tiba-tiba diangkat. Sedangkan saya tak tahulah, dia mungkin pejabat awam dan sebagainya. Kuasa apa yang digunakan untuk Latifah Koya tiba-tiba boleh menjadi pengarah SPRM waktu itu? Samalah ceritanya dengan Datuk Seri Ibrahim ini. Latifah Koya diangkat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menjadi Pesuruhjaya SPRM. Maka dia dapat jadi. Dan akhirnya apabila jadi, kita ingat tak waktu dia pakai pingat yang banyak-banyak tebal tu? Kawan ingat? Dipetikaikan oleh rakyat. Bila masa Latifah Koya boleh dapat pingat banyak-banyak? Kenapa waktu kamu mendapat kuasa, kamu berada di gelanggang kuasa itu, kamu tak persoalkan diri kamu? Hari ini kalau Latifah Koya bercakap pada saya, kamu hanya cuba menaguk di air yang keruh. Kamu cuba untuk mengambil kesempatan dalam isu semasa ini, yang tidak ada menguntungkan kepada mana-mana pihak pun. Rakyat luar sini pun hanya mampu melihat. Jadi kamu berbicara tentang isu ini. Kamu sendiri naik menjadi ketua SPRM. Semua orang terkejut di luar sana. Macam mana Latifah Koya boleh jadi pengarah SPRM, ketua Pesuruhjaya SPRM? Sedangkan ramai penjawat awam, ramai orang-orang lama dalam SPRM itu yang perlu kita jadikan sebagai Pesuruhjaya SPRM, akhirnya mereka terbantu tak boleh naik disebabkan Latifah Koya tiba-tiba naik. Kuasa apa yang dia pakai waktu itu? Jadi kalau dia kata ini kuasa orang ini kuasa sekian gini, samalah ceritanya dengan lembaga pengampunan untuk mengurangkan hukuman kepada Datuk Seri Najib Razak ini. Yang di-Pertuan Agong dia mempunyai kuasa mutlak. Apabila dia yang Tuanku Agong yang menjadi pengurusi kepada lembaga pengampunan ini tadi, maka keputusan muktamadnya, walaupun kita kata nak macam ni, kita nak macam ni, maka dia lah yang putuskan. Maka dia lah yang putuskan bahawa sekian gini, sekian gini. Dan akhirnya yang kita lihat hari ini, itulah dia, yaitu Najib Razak dikurangkan hukuman 12 tahun kepada 6 tahun, daripada 250 juta menjadi 50 juta. Dan hukuman itu akan berakhir 2028. So, itulah yang kita ada pun. Dan selebihnya kepada mereka. Jadi tak payah Latifah Koya nak mengulaskan bahawa konon-kononnya untuk 3 tahun tahanan itu. Ini ada dia punya jalan-jalan ceritanya. Kuasa yang di-Pertuan Agong itu. Jadi begitulah juga dia. Dia dulu naik jadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Atas kuasa siapa? Kuasa orang yang menjadi kerajaan, Tun waktu itu, yang melantik dia, yang juga mendapat restu daripada Yang di-Pertuan Agong. Jika tidak, dia pun tak boleh jadi ketua pada SPRM. Tapi rakyat di luar, sama macam dia, persoalkan. Macam mana Latifah Koya boleh naik? Saya yang bekas penjawat awam pun pening kepala tengok. Macam mana Latifah Koya ini tiba-tiba boleh naik ke situ? Itulah dia punya ceritanya. So, tidak perlu mempersoalkan isu itu. Kalau kamu sendiri telah pun dilihat oleh rakyat, sama juga macam tu. So, itu ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Ingat, pingat panjang-panjang besar-besar bila Latifah Koya dapat pingat sebanyak itu. Dah macam pegawai kanan polis, dah macam pegawai tentera yang berhikmat ya. Apalah punya Latifah Koya. So itu ulasan saya, sekian, terima kasih.